Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini berada dalam asas pengajian usulul fiqh pada siri yang ke-52, siri yang terakhir pada hari ini untuk pengajian kita usulul fiqh. Kita membincangkan pada hari ini adalah dalam bab at-taqlid. Bab al-ijtihad telah kita bincangkan pada minggu yang lalu. Bab taklid, adakah wajib kita bertaklid? Apa itu taklid yang kita bincangkan sebelum ini? Makna mengikut pendapat orang lain, mengikut ijtihad daripada ulama, pendapat ulama. Okey. Cuma adakah wajib untuk kita bertaklid ataupun tidak? Okey. Di sini ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, apa dia? Iaitu haram bertaklid. Secara mutlak, secara umumnya tak boleh untuk bertaklid, kerana asalnya adalah berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Berpegang dengan Quran dan juga hadis secara mubasyarah. Tak perlu nak ikut-ikut orang. Quran dah ada, hadis dah ada. Okey, tak perlu nak taklid-taklid ulama dan sebagainya. Okey? Kita dah bincangkan dalil-dalil yang mereka sebahagian ulama, di antara mereka Ibnu Abdul Bar dalam mazhab Maliki, Ibnu Al-Qayyim dan juga Imam Asy-Syaukani, mereka telah balik memberikan dalil-dalil ataupun hujjah yang menyatakan taklid adalah muharram, perkara yang diharamkan. Pendapat yang kedua, sebahagian ulama menyatakan taklid itu hukumnya wajib, kerana zaman ijtihad telah pun berlalu, iaitu zaman tabi'in, zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal telah pun berakhir. Maka wajib kepada kita semua ni untuk taklid kepada mereka. Pendapat yang ketiga, di sana ada satu pendapat yang ketiga ni adalah pendapat yang mutawassit, yang mu'tadil, yang sedang-sedang. Apa dia? Pendapat yang sedang ni, kesimpulan pendapat yang sedang ini adalah hukum ijtihad dan juga taklid berbeza daripada seseorang kepada seseorang yang lain, berbeza mengikut individu. Sama ada dia adalah mujtahid ataupun dia adalah muttabi' ataupun dia adalah orang awam yang bertaklid. Ada 3. Dia berbeza-beza tau. Pendapat yang ketiga ni, pendapat yang sederhana, dia berbeza-beza. Apa yang beza? Tengoklah ikut kepada individu tu mujtahid ataupun tidak. Individu tu adalah muttabi' ataupun tidak. Siapa tu muttabi'? Kita akan bagi definisinya. Adakah individu itu adalah muqallid, orang yang bertaklid ataupun tidak? Kita akan bagi definisinya. Mujtahid ini, apa definisi dia? Orang yang baginya ada ahliyah ataupun ada malakah, kemampuan untuk berijtihad, kelayakan untuk berijtihad, di mana dia seorang yang alim, yang ada knowledge mengenai dengan dalil-dalil hukum hakam, sama ada daripada Quran, sama ada daripada hadis ataupun daripada ijma' dan qiyas. Dia juga mengetahui bahasa Arab dengan baik, dia juga mengetahui selok-belok tentang pengajian usulul fiqh. Maka wajib kepadanya orang yang seperti ini untuk dia berijtihad. Okey. Nampak Itu nama dia mujtahid. Ada ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka wajib berijtihad. Golongan yang kedua dipanggil muttabi'. Muttabi' ni maknanya dia refer kepada satu pendapat yang mana sabitlah hujah di atas pendapat tadi. Hujah akan sabit
di atas pendapat tadi dengan adanya sandaran sama ada Quran ataupun hadis dan sebagainya. Okey, jadi berpegang dengan pendapat ataupun mana-mana mazhab mengikut kepada dalil yang telah ditarjihkan olehnya sendiri. Sebab dia ada knowledge. Dia ada knowledge dan dia buat comparison, perbandingan di antara dalil ni yang mana hadis ni kuat ke, ataupun dia lihat dari semua aspek. Selepas itu dia mentarjihkan. Dia mentarjihkan maksudnya apa? Dia menyatakan, oh hadis aku berpegang dengan pendapat ini kerana pendapat ini hadis yang lebih sahih, kemudian dia lebih kuat dan lebih bertepatan dengan waqi', dengan realiti sekarang dan sebagainya. Nampak? Ini dipanggil sebagai ijtihad al-juz'i, al-ijtihadul juz'i. Makna ijtihad juga, tapi ijtihad yang yang kita panggil yang kecil. Okey, ataupun dipanggil al-ijtihad at-tarjihi. Jadi tuan-tuan boleh lihatlah dalam kitab Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Fiqhu Muyassar Mu'asir. Fiqhu Muyassar Mu'asir. Nampak? Sebab sebahagian ulama dia tak ada mazhab. Adakah kita kata dia Wahhabi dan sebagainya? Tidak. Mereka ni ada dipanggil sebagai fiqhu tarjih. Mereka lebih atas kajian istiqra' yang mereka buat, mereka kata ini pendapat ni lebih kuat, bukan ikut hawa nafsu. Nampak? Apabila dikhususkan kepada seseorang akan sesuatu daripada ilmu ma'rifah yang mana telah terangkatlah ia daripada darjat orang awam, cumanya dengan sebab tawafur jami'i syurutul ijtihad fahuwa laysa bimujtahid fal muttabi' fawqa al-'ami wa dunna al-mujtahid. Al-muttabi' dia taklah seperti orang awam, dia atas sikit daripada orang awam tapi rendah daripada mujtahid. Nampak tak? Tuan-tuan boleh lihat, dia ada 3. Apa dia? Dipanggil sebagai al-mujtahid. Ini memang yang tertinggi lah. Dia boleh berijtihad mujtahid. Bawah sikit dipanggil sebagai muttabi', al-muttabi'. Bawah lagi dipanggil sebagai ami. Ami ni orang awam. Nampak? Untuk orang awam ni, kalau tuan-tuan tanya kepada dia, apa dalil semayang wajib niat, apa dalil wajib rukuk, apa dalil wajib semayang 5 waktu, dia tak tahu. Dia kata siapa? Dia kata ustaz kata wajib, mufti kata wajib, saya ikut je lah. Dia tak tahu langsung dalil. Itu orang awam. Yang atas ni dia tahu bahasa Arab, dia mengaji usul fiqh, dia faham Quran, faham hadis. Cumanya dia tak sampai ke taraf mujtahid. Mujtahid ni payah lah. Dia kena tahu selok-belok tentang Quran, dia kena tahu selok-belok tentang hadis dan sebagainya, ilmu ilal, dan ilmu naqad. Semua tu dia perlu tahu dalam hadis. Kemudian dia kena tahu bahasa Arab, kena ada malakah, kemampuan untuk istinbat al-ahkam, untuk mengeluarkan hukum fiqh. Kemudian dia kena tahu ijma' yang berkaitan dengan ijma'. Dia kena tahu apa lagi? Uruf, keadaan waqi' semasa untuk menjatuhkan, memberi sesuatu hukum. Jadi dia ni muttabi' ini, kita katakan dia buat kajian, dalil ni, dalil A, dalil B, dalil C, tengok pendapat ulama, tengok kajian-kajian orang lain dan sebagainya. Last sekali dia buat keputusan. Dia kata ini yang paling rajih di sisi aku. Ini yang paling rajih di sisi aku. Jadi selepas dia istiqra', lepas dia buat kajian, inilah dipanggil sebagai fiqhu tarjih. Tapi dia bukan dia tak bermazhab, bukan dia Wahhabi, bukan. Nampak tak? Sebab sebahagian orang
Dia tak level orang awam dan dia tak level mujtahid. Dia level tengah-tengah ni. Jadi orang kita dah cop lah, habis ustaz ni Wahabi. Bukan. Kerana dia adalah orang yang tahu bahasa Arab, hukum hakam dan sebagainya. Okey. Kemudian orang yang tidak ada kelayakan untuk ijtihad, cumanya dengan kemampuan dia mengetahui dalil syarak. Seperti kebanyakan di kalangan ulama yang mutakhassisin, yang dia spesifik bidang apa. Ada ulama dia bahagian falak. Maka dia adalah ahli falak, al-falakiyun. Okey. Apabila ulama telah bertungkus lumus dalam membahaskan sesuatu ilmu dari segi teori dan juga untuk menghasilkan natijah, sehinggalah lembut, rasa hati dia tenang, itulah dipanggil sebagai fiqh tarjih. Makna seorang ulama dia tak taklid membabi buta je, dia tidak juga sampai ke taraf mujtahid. Cuma kebanyakan di kalangan ulama mereka level tengah-tengah ni. Apa dia? Mereka buat kajian, buat perbahasan, tengok teori dan sebagainya yang kita sebutkan sebelum ini, sehinggalah hati dia tenang, rasa ini mengikut apa yang saya kaji, inilah lebih kuat pendapatnya ni. Okey. Mana dia mengikut dalil, selagi mana asasnya adalah dalil, bukan hawa nafsu ataupun perkataan orang lain. Ini asas dia apa? Asas dia qaulul ghair, perkataan orang lain. Perkataan ni mana pendapat, pendapat mufti, pendapat mazhab. Okey, ikut je. Oh, ini mazhab Syafi'i kata macam ni, oh ini kata macam ni. Okey. Muttabi' ni dia adalah bahsud dalil. Dia lihat kepada dalil. Ni orang kita kata Wahabi ni. Dia bahsud dalil. Dia lihat dalil dan dia buat tarjih. Okey. Mujtahid pula dia tidak. Mujtahid dia ijtihad lah. Ijtihad sebab dia dah cukup lengkap syarat-syarat dia ijtihad. Okey. Kemudian al-muqallid, ini kita panggil muttabi'. Muttabi' ni dan sekarang ini kita tengok pula muqallid. Mana muqallid? Muqallid ni adalah ami. Ni muqallid, ni ami ataupun dipanggil sebagai al-muqallid. Samalah. Orang yang bertaklid, orang awam. Bertaklid tak tahu pun dalil apa, tak tahu. Taklid adalah beramal dengan pendapat orang lain tanpa tahu dalil ataupun hujah. Muqallid ni adalah orang awam yang mana tak terhasil daripadanya ilmu sesuatu pun. Wa yu'ahiluhu lin-nazar fil adillah, dan juga tak apa melayakkan dia untuk melihat kepada dalil-dalil. Dia ikut je lah. Orang awam ni ataupun dipanggil muqallid ni, dia tak ada pun kelayakan untuk berijtihad, tak ada. Untuk berijtihad tak ada. Boleh? Dan dia tak mampu pun untuk mengetahui dalil-dalil syarak. Maka wajiblah ke atasnya di sisi syarak apa dia, bertaklid kepada imam-imam yang mu'tabar. Apa imam yang mu'tabar? Ada 4 lah imam yang mu'tabar. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Okey. Lagi Hanafi, dimonopoli oleh Abu Hanifah. Lagi Maliki, iaitu ulama Imam Malik. Dan juga Hanabilah, Hanbali. Siapa tu Hanbali? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia refer lah kepada imam-imam ni, ulama ni. Jadi Imam Syafi'i dia bukan pendapat dia seorang, dia ada ashabu Syafi'i. Okey, ulama-ulama sekeliling dia. Okey? Dan ini adalah mazhab jumhur, majoriti di kalangan ulama. Okey. Nampak tak? Apa yang ini pendapat majoriti di kalangan ulama, iaitu wajib dari segi syarak bertaklid kepada imam-imam yang mu'tabar.
Jangan pula dia berpegang dengan daud zahiri. Jadi payahlah kacau bilau pula. Okey. Jadi inilah kita panggil mazhab majoriti di kalangan ulama, dan dalil-dalil menunjukkan ke atas demikian banyak. Apa dia dalil yang pertama mengenai dengan muqallid ni? Dalil dia apa dia? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Suratul Nahl ayat 43. Tanyalah kepada orang yang layak dalam bidang dia sekiranya kamu tidak tahu. Kamu sakit, jangan tanya ustaz, tanyalah doktor. Okey. Jadi manusia ni mereka tak sama. Di kalangan mereka ada yang alim, di kalangan mereka ada yang tak alim, dan orang yang alim pula ilmu tak sama. Ada yang alim taras tinggi, yang sedang-sedang, yang alim yang sikit-sikit. Okey. Kemudian lazimlah daripada demikian dia merujuk kepada orang yang tak tahu, merujuk kepada orang yang tahu, bertanya kepada orang yang tahu. Itu dalil ayat Quran yang pertama. Dalil ayat Quran yang pertama apa dia? Fas'alu ahla dzikr. Okey, tanyalah kepada orang yang ahlu zikir, orang yang dalam bidang dia. Fas'alu fi'il amar, hukumnya wajib. Tak tahu buat roti canai, tanyalah orang yang bidang dalam mahir dalam buat roti canai, jangan tanya ustaz. Okey. Yang kedua, as-sahabah dan juga tabi'in mereka berfatwa kepada orang awam dan juga orang yang tak sampai darajat untuk berijtihad. Dan perkara ini adalah perkara yang maklum dan mutawatir. Nampak? Sahabat dan juga tabi'in, sahabat Nabi dan juga tabi'in, mereka ni beri fatwa kepada orang awam dan juga orang yang tak sampai ke level mujtahid. Dan perkara ni dah sampai ke tahap apa? Tahap mutawatir. Maknanya tak ada siapa yang ingkar. Memang ramai dah beriwayat-riwayat begitu. Mada muqallid ni pada zaman Nabi lagi dah ada dah. Nampak? Perkara yang ketiga, dalil dia, hujah dia apa dia? Ijtihad ni bukan semua orang mampu. Laisal maqdur. Laisa apa? Laisa li ahadin maqduran. Maqdur. Bukanlah setiap orang tu adalah mampu untuk berijtihad. Tak mungkin. Ijtihad bukan benda yang mudah, memerlukan knowledge yang begitu tinggi, kemampuan yang begitu tinggi. Bila kita kata wajib ijtihad, tak boleh ikut pendapat orang lain, tak boleh juga tarjih, kena berijtihad semua sekali. Jadi beratlah meletakkan tanggungjawab yang tak sepatutnya kepada seseorang yang tak boleh. Tuan-tuan, orang yang baru nak belajar Quran, baru nak kenal alif bata, tuan-tuan dah suruh dia bertarannum, berqiraat dengan qiraat yang 7. Mana mungkin dia boleh buat, boleh baca? Qiraat yang satu pun tak mampu baca. Ataupun kita panggil apa? Iqra' yang 1, 2, 3 pun tak boleh nak baca. Macam mana dia nak baca qiraat yang sab'ah, qiraat 7? Macam mana dia nak buat tarannum, lagu dalam bacaan Quran? Memang tak boleh lah. Jadi nak letakkan sesuatu tu kena pada tempatnya. Boleh? Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak bebankan kepada seseorang melainkan ikut atas kemampuan dia, atas kemampuan yang dia mampu tanggung. Jadi maksudnya ijtihad ni bukan semuanya mampu. Nampak? Kemudian perkara yang berikutnya, kalaulah diandaikan ijtihad itu wajib ke atas setiap orang Islam, pasti apa yang berlaku, al-insiraf ila tahsili adawat al-ijtihad wa min al-ulum asy-syar'iyyah wal lughawiyyah, wa hadha yuaddi ila al-inqita' 'anil qiyam bil masalih ad-dunyawiyyah. Semua kena berijtihad, semua kena belajar hadis, ilmu ilal, takhrij al-hadis, al-ahadis, mengenai dengan selok belok usul hadis, ruwat, periwayat hadis, kemudian sanad, mengenai dengan Quran, usul tafsir,
semua kena belajar. Fiqh, usul fiqh, semua kena belajar. Fiqh 4 mazhab semua kena belajar. Siapa yang nak buat bangunan-bangunan yang tinggi? Siapa yang nak buat jalan raya? Siapa yang nak bina hospital? Siapa nak jaga keselamatan? Polis nak jaga keselamatan. Siapa nak menjaga sempadan negara, askar? Semua belajar agama. Apa akan berlaku? Maslahat duniawiyah akan hancur. Semua nak belajar agama. Nampak tak? Jadi di sini nak menunjukkan ijtihad ni, kalau nak sampai level ijtihad semua kena belajar sungguh-sungguh. Tak mungkin lah kita kata kerana seseorang itu bidangnya masing-masing. Boleh. Okey. Kalau macam semua belajar agama, setiap 5 meter sekolah agama, madrasah, ma'at tafiz, setiap 5 meter, setiap 10 meter. Sebab apa? Mana sekolah kerajaan, mana universiti, mana college, mana bahagian architecture, mana bahagian engineering, mana bahagian law dan sebagainya, undang-undang. Tak ada. Semua belajar agama. Itulah yang akan berlaku apa? Iaitu maslahat duniawiyah akan merosot. Okey, kena seimbang. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tak sepatutnya bagi orang beriman mereka semua keluar, semua sekali. Mengapa tidak? Keluar daripada setiap firqah di kalangan mereka satu puak untuk belajar agama dan memberi peringatan kepada kaum, idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Apabila mereka pulang, maka la'allahum, mereka boleh memberi peringatan. Makna bila keluar jihad, bukan semua kena keluar jihad. Adalah satu grup yang tak keluar jihad. Mereka ni mendalami agama. Bila mana orang-orang berjihad pulang, mereka ni dah sampai ke ilmu agama. Okey. Sebab apa tak dapat tidak? Memang kena satu puak, satu jamaah yang mana mereka ni akan terhasillah kifayah, fardu kifayah dengan sebab mereka. Kalau tak ada mereka, tak ada siapa nak belajar agama, semua berjihad je. Jadi tak terlaksana fardu kifayah tu. Okey. Sekarang kita nak bincangkan topik yang terakhir pada hari ini, insya-Allah menutup tirai pengajian asas usulul fiqh kita. Mungkin hari ini kita habis awal lah sikit 10 minit awal. Okey. Mengenai dengan adakah wajib kepada orang awam untuk dia melazimi dengan mazhab yang tertentu. Maknanya apa? Wajib tak dia bermazhab dengan Syafi'i? Wajib tak dia bermazhab dengan Hanafi? Pilih salah satu, wajib ataupun tidak. Okey, selepas kita dah sebutkan tadi, tak semua manusia sampai ke tahap ijtihad, terutama di kalangan orang awam ni, orang awam muqallid. Maka wajiblah kepada muqallid ni, orang awam, dari segi syaraknya bertaklid kepada salah seorang di kalangan a'immah al-mujtahidin, imam-imam yang mu'tabar. Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun Imam Malik, ataupun Imam Abu Hanifah, ataupun Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Okey. Persoalannya, adakah wajib orang awam ni dia mesti melazimi dengan mazhab tertentu? Mazhab Syafi'i contoh, maka wajib dia berpegang selama-lama sampai habis, sampai nyawa dia, sampai roh dia keluar dari jasad, sampai dia mati. Okey, kita katakan apa? Satu jamaah di kalangan ulama, dari segi zahirlah, literalnya, iaitu Allah Ta'ala tak menyuruh pun kita berpegang dengan imam, dengan imam-imam ulama ataupun mazhab tertentu. Tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis yang menyatakan kita wajib berpegang dengan imam-imam yang mujtahidin, yang mu'tabar. Itu tak ada dalil secara literal yang umumnya. Okey. Nampak
hanya sahaja wajib kepada seseorang mengikut ulama tanpa mengkhususkan orang alim yang mana, siapakah dia dan sebagainya. Jadi maksudnya bila kita sebut tak ada dalil suruh ikut imam-imam yang 4 ni, bila tak ada dalil, sudah pastilah kita mesti ada panduan kita, mesti ada orang yang hendak diikuti kita. Siapa dia? Tak boleh kita kata, oh ini Quran ni hadis, ikut Quran hadis je, tak boleh ikut ulama. Macam mana kita nak faham Quran hadis? Kita bukan ahli dia, kena ada ulama dalam bidang dia. Nampak? Jadi tak dapat tidak, kita perlulah untuk pilih yang mana ulama yang kita nak ikut ni, mazhab ni. Cuma tak tertentulah kena pegang mazhab Syafi'i je duduk Malaysia, tak boleh pegang mazhab lain. Tak boleh, sebab kadang-kadang ada orang tu dia duduk dekat Pakistan 30 tahun, duduk dekat Malaysia baru 5 tahun dah kena wajib ikut Syafi'i. Tak perlulah ikut mazhab dia. Cuma bila bagi masjid dan sebagainya, railah mazhab Syafi'i, itu je. Okey. Sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga tabi'in, mereka ini bertanya kepada ulama yang ada di kalangan mereka tanpa apa? Tanpa mengkaitkan dengan mana-mana mazhab. Oh kena ikut mazhab Sufyan As-Sauri, oh kena ikut mazhab Sufyan bin Uyainah, oh kena ikut mazhab ni tidak. Zaman sahabat sendiri tak ada ikut mazhab, mereka sendiri bila ada soalan mereka akan tanya sesama mereka. Okey, sebab mazhab tak ada lagi pada ketika itu. Ulama-ulama salaf mereka bertaklid kepada siapa yang mereka nak. Ulama-ulama salaf sebelum 300 tahun, iaitu tabi' ataupun tabi'in, mereka akan bertaklid kepada mana-mana ulama, tak semesti yang 4 ni. Yang mu'tabar pada ketika itu ramai lagi, mereka akan ikut. Sebab mazhab tak ada lagi pada ketika itu. Mazhab pada zaman tabi' at-tabi'in, baru muncul mazhab. Okey, kita tengok nisbah kepada orang awam. Apa dia? Hendaklah dia berpegang dengan satu pendapat orang alim di kalangan ulama, ataupun satu mazhab lah yang mu'tabar, antara 4 mazhab ni yang mu'tabar. Okey, macam mana ya? Dengan mengikut orang yang jiwa dia, diri dia paling dipercayai. Siapa dia? Apabila dia pegang dengan pendapat ini, maka hati dia tenang je. Tapi bukan makna dia pilih yang mana yang dia suka, yang mana yang nafsu dia suka, nafsu dia rasa mudah, dia buat. Tidak. Contohnya kita di Malaysia, oh mak kita pun mazhab Syafi'i, nenek kita mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i, dan kita belajar sekolah rendah tadika semua mazhab Syafi'i, maka kita lebih selesa dan rasa tenang hati dengan mazhab Syafi'i. Tapi tak boleh salahkan yang mazhab yang lain, sebab kita lebih selesa dengan mazhab Syafi'i, sebab environment semua mazhab Syafi'i. Okey, jelas. Cuma tak boleh kita kata, oh dalam masalah ni saya nak ikut mazhab Hanafi sebab mazhab Hanafi mudah, tak susah, senang. Tak boleh, itu ikut hawa nafsu. Okey, itu mengikut hawa nafsu tak dibenarkan. Berpegang dengan mana-mana mazhab laisa min qabil talfiq, bukanlah makna talfiq yang mana sebahagian ulama mutaakhirin melarangnya. Talfiq ini dilarang. Talfiq yang dilarang adalah memegang sebahagian dan memegang sebahagian mazhab yang lain. Sehingga jadilah tersusun dia, gambaran tersusun. Macam mana? Kita kata, oh dia bukan mazhab ni, tak tahu dia mazhab apa, cacam berba. Nampak tak? Kita lihat contoh. Apa dia? Masalah talfiq. Tuan-tuan mungkin biasa dengar satu dipanggil taklid. Taklid ni apa? Ikut mazhab. Saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata begini. Satu lagi talfiq. Talfiq ni mungkin tuan-tuan biasa dengar.
talfiq ni apa? Talfiq ini contoh saya ambil dalam bab wudu. Oh, dalam bab rukun wudu saya ikut mazhab Syafi'i. Oh, dalam bab perkara yang sunat wudu saya ikut mazhab Hanafi. Oh, dalam bab membatalkan wudu, batal wudu saya ikut mazhab apa? Maliki. Nampak? Jadi di sini akan berlaku cacah merbah. Amalan wudunya satu, maka rukun wudunya mazhab Syafi'i. Okey. Sunat wudu dia nak ikut sunat yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Tak nak batal wudu dia ikut mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki sentuh isteri tak batal wudu. Nampak? Sentuh isteri tak batal wudu, sama dengan mazhab Hanafi. Sentuh dengan syahwat mazhab Maliki baru batal. Nampak? Jadi ini nama dia adalah cacah merbah mazhab. Ini dipanggil sebagai talfiq. Ini dipanggil sebagai talfiq. Kalau bab wudu tuan-tuan nak ikut mazhab Maliki, silakan. Perkara rukun, perkara sunat, perkara membatalkan, semua yang berkaitan wudu semuanya mengikut mazhab Maliki. Tuan-tuan nak solat, tuan-tuan nak ikut mazhab Hanafi, silakan. Tapi janganlah ketika rakaat yang pertama ikut mazhab Syafi'i, rakaat yang kedua mengikut mazhab Hanafi. Ini cacah merbah. Okey. Ataupun perkara yang rukun dalam solat ikut mazhab Syafi'i, perkara membatalkan solat mazhab Hanafi. Kita nak kata dia mazhab apa? Tak ada mazhab. Jadi inilah dipanggil sebagai talfiq yang mamnu', yang dilarang. At-talfiqul mamnu', yang dilarang. Okey. Okey. Ada satu masalah lagi dipanggil fiqh tarjih. Yang saya bagi tu tadi dipanggil apa? Al-ijtihad al-juz'i. Al-ijtihad al-juz'i ataupun al-ijtihad at-tarjihi. Nampak? Al-ijtihad at-tarjihi, tarjih. Dia dalam masalah sembahyang ni ada yang pendapat dia bertepatan dengan mazhab Syafi'i. Ada dan dalam bab solat juga tiba-tiba sama bertepatan dengan mazhab Hanafi. Tuan-tuan kena tahu, ini yang perkara pertama level dia. Al-ijtihad juz'i ataupun al-ijtihad al-tarjihi. Ini level dia adalah level muttabi'. Tuan-tuan masih ingat tadi kita definisi kita panggil muttabi'. Dia bukan orang yang, dia adalah muttabi', bukan al-muqallid. Nampak? Yang talfiq ini adalah untuk muqallid. Talfiq adalah untuk muqallid. Adapun al-ijtihad al-juz'i ataupun al-ijtihad at-tarjihi adalah untuk muttabi'. Dia bukan talfiq ni. Sebab apa? Dia ketika sembahyang dia menyatakan tak wajib baca Fatihah. Contoh, dia ikut mazhab Hanafi. Sebab apa ya? Sebab atas kajian dia mengikut pertimbangan dia daripada hadis dan sebagainya, kajian dia lah. Dia kata apa? Ni hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini hadis. Kemudian Quran kata faqra'u ma tayassara minhu. Ini Quran ni. Mana lagi kuat? Kemudian dia buat kaji-kaji lagi dan dia telah mentarjihkan begini. Ni bertepatan dengan mazhab Hanafi. Tiba-tiba dalam bab rukuk sujud, ni mazhab Syafi'i pula. Dia bukan ikut mazhab, dia dipanggil sebagai mentarjihkan, melebihkan, mengutamakan dalil yang mana ia dianggap kuat. Hujjah dalil dianggap kuat mengikut kajian dia. Okey. Bukan Wahabi Bukan mudah nak label Wahabi ni, kita pun tak tahu siapa Wahabi. Jadi yang penting kita tahu ni asas pengajian usulul fiqh ni, kita tahu siapa itu muqallid, siapa itu muttabi', siapa itu al-mujtahid. Maka kita tak akan berlaku melabel di antara satu sama lain. Okey. Seperti itulah kita lihat harus dia berpindah, seseorang tu pindah daripada satu mazhab kepada mazhab yang lain. Selagi mana maksud dia bukanlah untuk ikut hawa nafsu.
Sebab itu disebut ikhtilaful a'immah. Perbezaan di antara mazhab-mazhab adalah satu rahmat kepada umat, dan juga satu tawassu'ah, satu keluasan ke atas umat ini. Kalaulah kita kata wajib berpegang dengan satu mazhab Syafi'i je, dia akan jadi sempit, jadi beku, otak dibeku, sempit. Jadi kata bawah tempurung lah. Jadi tuan-tuan belajar semua mazhab Syafi'i, tak belajar mazhab lain. Tiba bila orang buat pelik, keluar fatwa yang pelik, oi, ini fatwa tak boleh pakai. Tuan-tuan tak mengaji habis. Okey. Terutama dalam bab-bab yang ataupun isu-isu yang berbangkit, yang contemporary, yang perlukan gabungan daripada pelbagai mazhab untuk kita menentukan apakah hukum yang sesuai. Contoh yang mudah, zakat lah. Tuan-tuan bayar zakat. Syafi'i tak sah, mazhab Syafi'i tak sah bayar zakat duit. Beras saja, al-quds, al-aqwat, makanan asasi beras. Tuan-tuan nak letak setiap zakat fitrah, semua orang kena bayar beras. Masjid kena buat store pula untuk beras. Last kali berulat beras, ulat beras. Sebab apa? Tak ada orang nak ambil. Orang bukan nak beras, nak duit. Okey. Jadi kalau nak ikut mazhab, maka kita katakan sempit, tak ada keluasan kepada umat. Itu sebab itu ikhtilaful a'immah, perbezaan imam-imam yang empat ini dalam hukum hakam adalah satu rahmat. Okey. Lagi apa lagi? Tuan-tuan boleh lihat tidak ada satu negara berpegang satu mazhab. Negara Malaysia ni pegang mazhab Syafi'i. Banyak yang bukan fatwa dan sebagainya yang bukan mazhab Syafi'i. Di atas persetujuan daripada ulama-ulama yang terkhusus dalam bidang dia lah. Kalau bidang undang-undang, bidang syariah, dalam penghakiman syariah, dia ada orang yang dalam bidang dia. Dalam bab nikah kahwin, cerai, rujuk, ada orang dia. Dalam bab falak, tentukan waktu solat kiblat, ada orang dia, ada ulama dia. Jadi kita katakan tak semua mazhab Syafi'i, mustahil. Tidak ada mana-mana dunia satu negara berpegang satu mazhab. Dia tak boleh berkembang. Dia jadi sempit, tak boleh nak beramal. Inilah kita panggil di kalangan sebahagian pelajar-pelajar pondok atau pelajar, bukan kita nak rendahkan mereka, mereka tak buka. Bila tak buka, mereka tak boleh sesuai dengan kaki tangan kerajaan, tak boleh sesuai. Sebab mereka tak ada keterbukaan, berlapang dada. Okey. Kemudian tak dapat tidak syariat ini dengan nas-nas, dengan maqasid syariah, itu semua, dan juga daripada pelbagai jenis cabangan ilmu maqasid syariah. Okey, ada keluasan dan ada fleksibelnya untuk merungkaikan pelbagai masalah umat yang ada. Itu pada masa kini, pada masa akan datang tak tahu lagi. Tuan-tuan mungkin biasa baca mengenai dengan tukar organ dengan khinzir. Tak terfikir ni. Mungkin zaman 70-an dah ada dah. Dah ada dekat luar negara. Cuma dibuat kajian-kajian, ada beberapa pankreas ke apa, ada benda-benda yang organ babi sama dengan manusia dan boleh ditukar, ditransfer. Apa hukum dia? Ini semua masalah yang begitu rumit dan perlukan kajian, dan juga tak cukup setakat kita kata ini mazhab. Bukan lagi mazhab. Dan tak pernah pun ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki bincang benda-benda itu, sebab pada zaman mereka pembedahan transfer organ binatang kepada manusia satu perkara yang mungkin pada zaman tak ada lagi. Nampak jadi cukuplah sekadar itu perbincangan kita dalam bab pengajian usulul fiqh. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan, ini antara pengajian terakhir kita dalam usulul fiqh. Mungkin tuan-tuan ada yang terlepas siaran kita yang sebelum ini, maka tuan-tuan boleh terus refer, rujuk dalam pengajian-pengajian kita yang sebelum ini. Dalam pelbagai bab kita bincangkan, semua ada kaitan dengan hukum hakam. Sebab pengajian usul adalah pengajian yang sangat penting. Pengajian fiqh dari segi praktikal, amalinya, tapi bagaimana praktikal tu akan ada dengan adanya usulul fiqh.
Orang-orang yang di belakang tabir. Tuan-tuan lihat hukum hakam yang praktikal, fatwa keluar begini, hukum ulama berijtihad begini-begini. Tapi bagaimana mereka boleh berijtihad, memberikan fatwa dan sebagainya? Ada orang-orang yang belakang tabir ni yang tak nampak, yang menggerakkan usaha sebagai, dipanggil sebagai subjek usulul fiqh. Bagaimana mereka susun fi'il amarnya, kemudian an-nahinya, kemudian al-hakim, al-mahkum alaih, al-mahkum fih, semua. Kemudian kita bincangkan bab-bab dalil al-adillah syar'iyyah, okey, adanya bab al-Quran, adanya dalil al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, istihsan, al-masalih mursalah dan sebagainya. Jadi ini semua adalah satu lapangan yang sangat luas untuk tuan-tuan berenang lagi, bukan sekadar pengajian kita saja pada 52 episod. 52 episod sampai ke hari ini. Bukan itu saja noktah berakhirnya pengajian usulul fiqh, tidak. Bahkan lautan ilmu usulul fiqh yang tuan-tuan perlu dalami. Sekiranya ada pengajian-pengajian yang lain tuan-tuan boleh ikuti, ada live yang lain tuan-tuan boleh ikuti, bagaimana ustaz-ustaz yang lain yang lebih hebat lagi menceritakan tentang pengajian usulul fiqh. Mungkin sekadar ini saya minta maaf, mungkin dalam 52 siri kita bersiaran sebelum ini mungkin ada tersalah dalam penyampaian, mungkin ada terkasar bahasa, saya mohon maaf. Dan insya-Allah pada 2 hari ataupun 3 hari yang akan datang, admin akan masukkan i'lan, kita akan memulakan kitab yang lain, dan insya-Allah kita akan mulakan kitab yang lain, dan mungkin insya-Allah akan bermanfaat kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Cukup sekadar itu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.